Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama belajar tentang satu lagi makanan yang ni dah 10,000 tahun orang pakai makanan ni, dan memang kita, termasuk saya, tak tahulah mungkin anda makan hari-hari ke ataupun sekurang-kurangnya seminggu kena sekali. Ada masanya kita lupa terus, betul tak? Makanan-makanan macam ni lah saya nak cuba kedepankan balik. Ada saya baca sejarah ni 10,000 tahun dah dipergunakan, sebab tu dia diiktiraf sebagai ancient grain, bijian yang orang panggil apa, betul-betul kuno, yang dah lama dulu. Mungkin dah banyak pertukaran pun sekarang, namun dia masih lagi di antara makanan. Bahkan ni ada orang kata memang makanan Nabi-Nabi dahulu pun, sebelum Rasulullah SAW, sebelum Nabi Isa dan sebagainya. Bahkan dalam inilah cerita Nabi Isa, kalau you baca betul-betul orang Kristian, barley, gandum ini memang mainan dia orang tau, makanan dia orang. Tapi beginilah, apapun kita, Rasulullah SAW sendiri menceritakan tentang kisah makanan talbinah. You pernah dengar kan cerita tu kan? Dan ada hadis pun kan, betul tak, yang mengatakan barley ni boleh mententeramkan jiwa, boleh memberi orang yang dalam kesedihan, kemurungan, dia boleh mententeramkan. Cantik tak kan, selain daripada melegakan penyakit. Oh, masya-Allah. Saya sebab itulah saya suka belajar sangat dan saya suka share dengan you. So saya mengharapkan you terbuka minda. Nombor 1, saya belajar dan anda akan dikongsi pelajaran ni. Ada 7 jenis barley, style presentasinya. Satu dipanggil hull, HULLED. Maksudnya kalau hull ataupun dia panggil pot barley ni, maksudnya yang tak di kisar langsung, yang tak di polish langsung, faham tak? Berarti macam kalau kita tu brown rice atau wild rice lah kan, kalau beras lah. Anda kena tahu barley ni antara top 4 yang ditanam dalam dunia. Satu, kalau kita campur dunia luar daripada Asia ni, gandum lah, gandum, lepas tu padi, beras, lepas tu maize, jagung, lepas tu datangnya barley. So it's top 4. Dan saya kata tadi ada 7 jenis. Satu dia panggil pot ataupun hull ataupun yang tak polish. Nombor 2 dia panggil pearl barley, yang kita beli kat kedai sekarang ni, itu dia panggil pearl barley. Dia macam mutiara, dia putih, dia cerah. Yang tadi dia brown ataupun nak gelap sedikit. Lepas tu ada satu yang macam parboiled rice tu, dia dia masak dulu, dia keringkan, lepas tu dia jual. Itu dipanggil quick cooking barley. Ada. Lepas tu ada grits, dia jadi kecil-kecil, halus-halus. Okey. Ada satu lagi flakes, dah jadi serpih-serpihan macam you tengok oats tu. Tu dia orang panggil, dia nipiskan. Dia jual macam oat tu pun boleh. Dan akhir-akhirnya ada flour lah, ada tepung dia. Dan yang ketujuh, yang sebenarnya luar daripada bicara malam ni, nanti satu hari saya cerita, dia memang lagi powerful sebab dia panggil wheat grass, ataupun itu abang dia, tapi dia dipanggil barley grass. Dua beradik ni selalu dia orang pergi ke mana-mana pun. Kalau pergi kedai organik yang jual juicing yang fresh untuk kesihatan tu kan, dia mesti ada barley grass pun ada. So barley grass adalah antara yang lagi satu kriteria lain yang orang kata lebih powerful. Wheat grass atau barley grass semua tu dia mahal. Okey, saya nak cerita yang boleh kita mampu milik dan boleh kita makan atau minum hari-hari. Cara kita dah siapkan satu gelas macam ni. Saya minum ni kadang-kadang 1-2 gelas satu hari. Dia selang-selikan dengan celery. Okey, ni dah dekat 600 ml. Kalau you tengok di bawah tu, ni masih suam-suam lagi, baru dia orang buat ni. Okey, dah selalunya pukul 8.30-9 dah habis saya minum. Ni saya buat khas untuk anda sekalian. Okey, anda dah pernah tengok, pastinya anda tahu kan. Yang ni pure, tidak ada apa-apa, dan maksudnya tidak ada gula, tidak apa-apa, cuma air dengan barley saja. Okey, itu satu mukadimah. Tapi bagi mereka yang nak belajar dari sudut penyakit, siapa yang ada masalah buah pinggang, terutama sekali kita nak fokus pada kidney dahulu, lepas tu ada penyakit-penyakit lain lagi. Dalam kandungan barley yang nampak putih bersih macam tu saya tengok macam air susu keladak aje. Okey, nampak macam biasa kan, kadang-kadang macam kampung biasa je, tetapi sebenarnya dalamnya masya-Allah. You dengar B complex, B6 terutama sekali. Lepas tu ada folate, ada kaitan dengan iron lagi untuk orang yang ada masalah anemia atau pregnancy semua. Sekejap lagi kalau saya kata bagus tu, you kena faham kenapa. Di belakang tabirnya ada apa lagi? Kalsium, tengok tu. Magnesium, manganese,
phosphorus, selenium, zinc, copper, ada protein, ada amino acid, kan, ada vitamin E lagi, ada fiber. Memanglah yang terkenal dalam bali ni ialah fibernya juga, okey. Dan dia ada insoluble dan juga soluble, yang larut dan tak larut. Bayangkan, Tuhan bagi dua-dua sekali kat kita dalam biji-biji sebesar kecil-kecil besar bali ni saja pun, masya-Allah. Lepas tu yang paling bagus, yang soluble fiber dia tu nama beta glucan. Dia punya impact saja kepada kesihatan kita amat dahsyat. So alhamdulillah lah Tuhan bagi. Dan dia terkenal dengan flavonoid. Itu daripada buah-buahan, sayur-sayuran. Itulah bahan yang terbaik kenapa kita makan buah dan sayur-sayuran, kan, flavonoids, okey. Lepas tu dia terkenal dengan antioksidan. Each time, setiap kali you dengar perkataan antioksidan, dia senang je untuk menghilangkan free radical semua ni yang berkarat-karat dalam body kita tu. Pernah dengar kan, body kita banyak yang dah rosak, kadang-kadang dia tak mau keluar, jadi sampah atau sumbat longkang kita, tu yang jam tu, faham tak? Jadi 62% dalam bali ni terdiri daripada fiber. Saya ulang, 62, lebih daripada 50% terdiri daripada fiber. Fiber antara yang terbaik untuk kesihatan pun. Okey, jadi dari sudut kesihatan pula, saya nak bagi tahu kat you nombor satu yang paling utama kenapa saya gilakan sangat celery dengan air bali pula buat masa 3-4 bulan ni ialah eksperimen ni adalah untuk nak tengok dia lawas kencing betul tak, dia orang kata. Memang betul. Sama kuatnya celery, sama kuatnya dengan bali. Okey, tapi celery ada extra advantage sebab dia ada lagi salt yang orang kata terrahsia lah. Okey, sebab tu sampai bermilion orang minum celery. Dan sebenarnya orang takut kepada bali ni sebab masalah GMO, masalah genetically modified. Namun masih banyak lagi yang jual organic bali. Kalau tak pun tak apa. Kalau you ambil betul-betul, you basuh elok-elok, InsyaAllah selamat. Okay? Yang penting ialah untuk kidney detoxification, untuk buah pinggang punya detox. Hari itu saya fokus kepada liver untuk celery. Kita selang-seli pula dengan barley water, especially barley water. Kenapa barley water? Kalau you cuma ambil bijinya saja, you makan buat macam nasi, boleh, bagus, ada dia punya kesan mineral, vitamin semua tadi. Tapi tak sama kuatnya dengan airnya. Sebab apa? Semua yang you rebus tu, bila nak masak biji barley tu, kan nak hilangkan, kan dia keras, nak bagi lembut dan sebagainya, nak basuh betul-betul, nak risau tentang gluten semua tu. Tapi bila air tu larutannya daripada masakan dengan air kita tu, bila kita rebus, kita tanak tu, dalam tu semua dia punya vitamin dan mineral dah masuk ke dalam air. Sebab tu you kena fokus kepada airnya, baru datang bijinya setelah kita masak. Okey, tapi sekarang ni setiap kali you minum tu, dia membersihkan buah pinggang. Apa lagi you nak? Kalau satu jaga liver, satu jaga buah pinggang, dahsyat lah kan. Tetapi celery juga menjaga buah pinggang. Itu yang kenapa saya kedepankan celery dahulu. Tapi bagi mereka yang maksudnya kadang-kadang celery tu mahal juga kan, barley ni lebih murah. So boleh kita pakai untuk menjaga buah pinggang, menjaga masalah UTI, siapa yang ada urinary tract infection, ya, ada infection dalam you punya buah pinggang, dalam urinary tract, ureter you, pundi kencing, semua tu bagus sangat-sangat. Dan dia juga merupakan diuretik yang alami. Maksudnya tak payah nak beli pil, atau doktor tak payah bagi pil untuk ajar you kencing. Dia ada cara natural. Nah, ini antara satu lagi, barley water, air bali. Lepas tu untuk mereka yang ada masalah stone, masalah ni batu karang, dan juga siapa-siapa yang dah mula stage 1 pergi stage 2, stage 2 pergi stage 3, dan kreatinin dah mula naik, dan UGFR pun dah mula turun, berarti dah ada kerosakan buah pinggang. Yalah, kalau stage 4, 5 tu sukar lah, namun masih boleh minum air bali ni. Saya dah buat sedikit bacaan mengatakan orang dialisis pun dibenarkan minum air bali ni. Okey, cuma kena ikut jumlah yang doktor benarkan lah. Bagi mereka yang risau tentang berat badan pun, terus sekali you ambil air tadi, you makan dengan isinya sekali, lepas tu you amalkan at least 2 kali atau 3 kali sehari. Jangan, sukatannya jangan lebih daripada 6 cawan sehari. Dia bukan risau apa, dia risau you kencing lebih sangat pula, itu je. So kita selalu limitkan 6 cawan sehari, lebih kurang 3 gelas, yang lebih kurang 300-400 ml tu lah kan, 3 gelas, lebih kurang 1 liter satu hari lah. Dah cukup. Okay? Lebih daripada cukup untuk menguruskan badan pun. Kenapa?
Kalau you ambil dengan bijinya sekali lepas you minum, betul tak? Bawah tu kan ada isi dia. Isi dia tu you makan juga. So campur dengan minuman tadi, dengan mineral, vitamin semua tu, dia boleh menurunkan berat badan you. Kenapa? Nombor satu, you cepat kenyang. You tak percaya, you buat lah. You rasa macam tak cukup, you kena makan nasi lagi. Tapi you kalau main dengan Bali, sebelum you nak makan nasi setengah jam lagi katakan, dia tak benarkan makan terus dengan makanan, biar dulu dia turun. So you agak-agak nak makan setengah jam lagi, you cuba makan, dia rasa macam tak boleh masuk lagi dah. Sebab apa? Satu gelas banyak yang saya minum tadi tu memang macam satu lunch atau satu dinner pun. So dia lebih kurang berapa kalori saja kan? Lebih kurang 200 kalori satu gelas macam tu. Bayangkan 200 kalori je. So weight loss, atas dasar ada banyak fiber dalam Bali, dan dia ada apa saya kata tadi, beta glucans yang terbaik untuk jaga dari segi satiety, rasa kenyang. Dia lepas you makan tu you rasa puas. Setengah makanan you makan, you nak makan lagi. Yang ni tak, you makan you rasa puas macam dah cukup. Lepas tu kolesterol akan turun. Okey, lepas tu sambilan kolesterol turun dengan fibernya lagi, dia menjaga you punya heart juga. Untuk kesihatan jantung, cardiovascular very good, dan dia juga menjaga bakteria. Maklum sajalah dia menjadi makanan bakteria. Apa saja yang boleh memberi makanan yang baik untuk bakteria baik, badan you pun akan jadi baik. Itu terkenal. Lagi pula dia automatik dah ada protein dalam tu, you jangan risau. Okay? Dan satu lagi, dia mengurangkan blood pressure. Dia menurunkan blood pressure. Dia adalah makanan orang diabetes. Kalau you amalkan pure minuman Bali, nak campur lemon ke, nak campur apa lagi boleh, tapi kalau pure saja pun, neat maksudnya bersih, tak campur apa-apa pun, just minum je. Dia sendiri dah ada kemanisannya. Dia sendiri dah ada taste dia yang unik. Yang tak sampai rasa bosan lah kalau you nak makan dia atau nak minum dia sekali. So diabetes mellitus disebabkan oleh magnesium yang ada dalam Bali ni, menurunkan you punya bacaan gula nanti. Dia melalui proses proses mengurangkan masalah insulin resistant. Itu penyebab utama kenapa dia kena diabetes kan. Okay, so lagi sekali, beta glucan yang ada dalam fiber dalam Bali ni. Seterusnya ialah digestion. Orang yang ambil Bali drink dengan Balinya sekali ni, terutama sekali amalan yang istiqomah, dia akan mendapati dia punya pencernaan bagus dari sudut inilah digestion kita, kurangkan masalah sembelit, diarrhea, okey, ataupun masalah buasir, masalah gallstone pun dia boleh bantu. Ada banyak penulisan mengatakan batu dalam empedu tu dihindarkan daripada berlaku. Itu cantik. Masalah rambut lagi sekali, masalah kulit pun lebih cantik. Dan saya cerita juga bagi mereka yang risau tentang GFR, tentang kreatinin, orang yang banyak makan painkiller, tapi janganlah kelang kabut, buatlah berminggu-minggu kan. Saya kata sebulan 2 bulan pergi cek lagi sekali. Dan yang seronok sekali, you boleh rasa badan you lebih ringan. You rasa you punya buangan tu lebih lawas, sama ada buang yang kecil atau buang yang besar. Itu petunjuk-petunjuk awalan yang membuktikan you dah mula nak improve. Okay, right. Lepas tu you boleh buat salad, you boleh kadang-kadang buat macam ganti. Setengah orang buat, kalau kedai-kedai yang moden, yang vegan dan sebagainya ni, mereka jadikan Bali ni sebagai rice. Adalah cara dia pecahkan lagi halus-halus, dia buat macam quinoa tu. Jadi macam beras pula. Okey, menyejukkan badan. Ni minuman-minuman yang musim-musim panas, you buat elok-elok, you masuk dalam peti ais. Tapi saya tak galakkan you minum minuman sejuk-sejuk kan. Tapi tak apa, kalau panas sangat you minum, sedap bukan main tu. Okey, right. Dan bagi mereka yang tak suka minum air banyak, you minum macam ni, you tak rasa macam you minum air sejuk. Masalahnya air kosong, orang tak berapa suka sebab nak kena ambil garam dan sebagainya kan. You ganti dengan celery, you ganti dengan barley water. Fantastic. Orang pregnant saya kata tadi boleh. Orang yang tengah menyusu bagus, dia meningkatkan jumlah susu. Lagi sekali orang pregnant pun kaki suka bengkak dan sebagainya, bagus. Dan last sekali ialah dia anti-inflammatory. Lagi sekali, siapa-siapa yang sakit-sakit, lenguh-lenguh badan dan sebagainya, sambilan you ambil suplemen lain yang bagus, memang kita perlukan Sanchez oil, kalau yang tu lebih top lah untuk inflammation. Tapi dia juga membantu, terkenal. Okay? Dan dia lapisan you punya GIT
inilah usus kan, perut kita semua tu, lapisan tu dia protection, dia bagi penjagaan. Pandai dia secara halus dengan penggunaan apa saya kata tadi, dia punya fiber, dia punya lignan oil, dia ada nama lignan oil kat sini. Dan ujung-ujung sekali, bagi mereka yang ada depression, Bali itu sendiri memang ada bahan yang mententeramkan sedikit jiwa you dengan secara alami, okey, tanpa you ambil ubat apa-apa. Kalau ada sesiapa yang gluten intolerance kat Malaysia ni kurang sikit. Mak Saleh selalu dia ada masalah gluten intolerance. Tak tahulah kalau orang kita, orang Asia pun ada tetap ada, tapi kurang daripada Mak Saleh. Okey, gluten intolerance ni maksudnya kalau you ambil gandum kan, you ambil barley, ataupun even some of us beras pun, biji-bijian pun, yang lain pun ada sedikit gluten, tapi terkenal dua, barley dengan apa? Barley dengan gandum. So kalau you tak boleh ambil bahan-bahan macam gandum ataupun you ada alergi ke apa, terpaksalah you tak boleh minum lah air barley ni kan, sebab nanti takut you ada allergic. Ada setengah orang tak boleh you, ataupun you senang dapat gas, you kena dapat bloating kan. Setengah orang biji-bijian je dia tak boleh. Itu saya minta maaf lah, nak buat macam mana, Tuhan dah bagi you tak apa boleh. Kecuali kalau you dilutekan dia sikit, you larutkan dengan nak masuk apa lagi, katakan you try campur dengan ginger dan campur sedikit cinnamon, tengok ada tukar tak. Kadang-kadang bila you campur dengan bahan-bahan herbal lain, you boleh mengurangkan masalah alergi ni. Cukup dahsyat lah Tuhan ni, dia bagi kalau kombinasi sinerginya dengan tambah lemon ke, tambah honey sikit ke, mungkin dia mententeramkan sikit masalah tu. Tapi bagi saya jangan main-main lah. Alergi ni saya tak mau melawak, nanti you susah nafas ke, naik ruam satu badan ke, saya tak nak. You kena tahulah you alergik tak alergik kan, sebab selama ni pun you dah makan macam-macam kuih yang ada tepung gandum, macam-macam dah kan, daripada asal usulnya daripada gandum tu pun. Kalau alergik dah ada gluten, tak boleh lah. Bagi mereka yang tak tahu, dia punya jumlah untuk nak minum untuk sehari boleh dapat 2 gelas, lebih kurang 1 cup barley ni campur dengan 5 cup air. Saya ulang, rasionya 1:5. Kalau you nak pekat sikit lagi, 1:4. Paling rendah 1 cup barley, 3 cup air. Tapi itu dah agak terlalu pekat. You ambil 1/4. Selalu saya suruh orang buat 1 cup kepada 5. Ataupun nak tahan lebih daripada 24 jam, nak minum besok pagi kot lah, you buat 2 cup barley yang nak direbus nanti dalam kalau 2 cup 10 cup lah. Sebab 1 cup bersamaan dengan 5 cawan. 1 cawan bersamaan dengan 5 cawan air. Boleh faham kan? Lepas tu you masuk kalau boleh dalam slow cooker lah. Sebab apa? Lepas dia dah mendidih apa semua, nanti kita nak you tahankan dia sekurang-kurangnya 25,5 jam. Dipanaskan sahaja macam tu. Atau biarkan you punya 1 jari ginger yang dipotong, untuk rasa ginger tu halia, dan terkenal orang campur dengan cinnamon sebatang, kayu manis, ataupun serbuk dia boleh buburlah dalam 1 sudu teh ke kecil ke cukup. Okay? Lepas tu nak minum nanti baru you bubur honey, sebab honey tak bagus kalau air panas-panas kan, nanti mati dia punya enzim semua. You nak perah sikit lime pun boleh. Bagi barley ni you boleh campur-campur sikit, tapi celery saya tak benarkan campur apa-apa, sebab dah ada orang buat kajian dia tak bagus kalau you campur celery, tapi yang ni boleh dicampur-campur. Saya simpulkan bahawa air barley adalah adik kepada celery water, dan dua-dua ni kalau you mana sempat you cari jalan, at least sehari sekali kena lepas masuk dalam badan kita. So begitulah, saya doakan semoga anda sentiasa masih lagi dalam keadaan sihat walafiat, dan tolong tekan love, tekan like dan tekan share, okay? Dan saya sentiasa mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, senyum-senyum selalu, dan sentiasalah berterima kasih dan memuji Allah setiap saat yang you ada waktu kosong. Maksudnya bila you free je, always say thank you to God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai. Saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,